Aku akan sambung dua video yang lepas yang dah cikgu share dengan kamu. Jadi cikgu harap kamu dah tengok dan juga buat latihan. Ada yang belum buat lagi, so boleh buat lagi dan hantar. So sebab cikgu akan ambil markah untuk PBD. Kamu form 3 ni, PT3 nanti ada PBD. So kena buat juga walaupun lewat, tapi kamu mesti buat juga. Okey, kita mulakan dengan tajuk yang seterusnya. 1.1 menggunakan konsep pemikiran computational dalam pembangunan atau cara. So kali ini kita akan terus sambung dengan fasa yang keempat, iaitu pengujian dan penyahpijatan. Okey. So yang seterusnya ialah teknik peniskalaan dalam pengujian dan penyahpijatan. Okey, untuk teknik peniskalaan, penekanan kepada aspek penting untuk menyahpijat ralat, iaitu mengetahui sintaks bahasa perantaraan, cara untuk mengesan ralat atau kedudukan ralat, dan logik sesuatu, atur cara. Okey, dalam fasa keempat ni, pengujian dan penyahpijatan. So yang ni teknik yang kedua yang kedua, first leraian. So teknik yang kedua ialah peniskalaan untuk melihat ataupun mengambil aspek yang penting dalam proses menyahpijat ralat. Okey, penyahpijatan ialah proses mencari dan membaiki ralat yang berlaku. Itu dinamakan penyahpijatan. Pelaksanaan kod arahan dilakukan oleh penterjemah Python sebaris demi sebaris bermula daripada kod input. Okey, kod input yang first kali tu, dan dia akan pelaksanaan tu akan bermula dari yang pertama sehingga mengikut baris dan baris seterusnya sampailah yang paling akhir di bawah sekali. Okey, ini contoh atur cara yang dah dibuat oleh pengatur cara Python untuk mengira luas dan perimeter sebuah padang bola. Soalan yang pertama, contoh yang kita buat mula-mula. Kita sambung aja ini. So yang ini dia punya atur cara, dia dah type. So panjang, float, input, masukkan panjang. Okey, kalau kamu tengok ini dia ada dia akan bacalah satu baris pertama, kedua, tiga, empat dan sampai ke baris yang kedua, empat, lima, dia akan ada satu ralat. Penterjemah Python berhenti dan ditandakan dengan merah. Ini kalau dia ada ralat. Okey, keluar notification syntax error. Maksudnya ada ralat syntax dah dekat sini. Okey, dan ditandakan dengan warna merah. So dekat sini bahagian ni yang ada ralat. Okey, kejadian ralat sintaks berada di baris yang ditandakan merah. Punca ralat sintaks ini disebabkan oleh kekurangan satu tanda kurung. Okey, kalau kamu tengok kita cek balik. So yang ni lebar. Kita tengok yang bahagian ni semua dia ada cukup 1, 2. 1, 2 tutup kurungan. Okey, yang sebelum tu dekat sini, dekat panjang, ni ada 1, 2, 2 kurungan, buka kurungan, tapi di hujungnya ada 1 kurungan. Maksudnya dia tak cukup 1 tanda kurung. Jadi kamu kena buat betulkan. So kita buat penyahpijatan dengan memperbetulkan kod tadi. So kita tengok contoh cikgu dah buat. Contohlah dia punya tu cikgu salin balik. Okey, ini atur cara tadi. So cikgu run. So ada keluar invalid syntax. So jadi dekat sini dia punya ralat dia dekat lebar. So kalau dalam gambar tadi dia satu perkataan ni dia warna merah, yang ni dia L saja. Mungkin version ni yang lama ataupun baru, tapi dia mesti ada tanda lah.
So dekat sini kita betulkan dengan meletakkan satu tanda kurungan yang baru. So kalau dah hijau tu dia okey lah ni. Ada. Okey. So 1, 2 buka kurungan dan mesti diakhir dengan 2 kurungan juga. Okey, baru dia ngam tutup. Okey, run balik semula. Masukkan panjang. Okey. Baik, yang ini error yang kedua So yang pertama tadi masukkan panjang 5, masukkan lebar 6, okey. So dah berjaya. Cuma yang ni dia belum ni ada error lain. Sekejap. Cikgu buat balik Okey, so yang tadi kita dah betulkan, dah dapat dah panjang dia, keluar input panjang, kemudian keluar input lebar. Baik. Kita dah betulkan tadi dia punya kod. Okey, setelah ralat sinteks dibaiki, atur cara dilaksanakan sekali lagi. So cikgu dah run lagi sekali tadi kan. Kemudian atur cara terhenti secara tiba-tiba selepas memasukkan input bagi panjang dan lebar. Okey, yang tadilah. Yang ni, so keluar yang ni. Okey. Masukkan panjang, masukkan lebar. Ni ralat tadi yang dia nyatakan tadi. Okey, kalau kamu tengok balik, dekat sini ada type error. Dia ada line 13. Jadi yang ni dia ralat sinteks lah. Dia berada pada baris yang ke-13. Print n luas padang bola ialah tambah luas. Dekat sini dia punya kesilapan dia. So ada ralat dekat bahagian perkataan ni. Okay, type error can only coordinate string, not float to string. Maksudnya dia tak boleh campurkan string dengan float. Jadi simbol tambah ni salah. Sebab dia nak mewakilkan luas tadi kan. So dekat sini dia dah tambah. Maksudnya dia ada tambah string dengan float. Jadi tak boleh. Jadi kamu kena betulkan. So dekat sini sepatutnya ialah koma. Koma. So yang ni kita betulkan balik dekat kawasan ni. 13 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dekat sini, line 13. So dia kata dekat sini. Jadi simbol ni kita tukar dengan tanda koma. Okey. So dekat bawah ni pun mesti dengan tanda koma. Bukan tambah. Tambah tu untuk operasi. So kita run balik. Katalah panjang 6, lebar 7 dan kita dah berjaya memperbaiki ralat masa larian tadi So luas padang bola ialah 42. 6 darab 7, 42 luas Perimeter ialah 20. So 6 tambah 6, 12. Tambah 7, 19. 19 tambah 7, berapa? 26. Tapi jawapan dekat sini 20. Ada lagi ralat. Apa nama ralat ni? Siapa tahu? Okey. Baik. So tadi kita dah baik yang ni yang ralat tadi. Jadi ni ralat masa larian. Jadi cikgu dah baiki tadi. Dia akan keluar simbol tadi kan. Error dekat line 13. So yang ni yang masalah tadilah. Dalam string simbol tambah digunakan untuk mencantumkan dua string. So tak boleh ralat akan berlaku. Jadi kita akan tukar dengan perkataan ni tanda koma supaya dia menjadi pemisah bagi dua nilai yang perlu dipaparkan. Ini selalunya kadang kita terlepas pandanglah ni yang berjenis data string dan pemboleh ubah yang berjenis data float. Dia tak boleh bercampur. Dia boleh diasingkan dengan tanda koma.
So tadi cikgu dah betulkan, kita dapat dia punya nilai. Okey. Baik, kita buat lagi apa ni, laksanakan lagi atau cara tadi. So kita dapat tadi cikgu punya panjang tadi 6, lebarnya 7. Jadi jawapan dia berlainan kan. Okey, kalau pakai contoh ni 2, 3, luas padang bola ialah 6, perimeter bola padang bola ialah 8. So dekat luas dah betul 2 darab 3 luas kotak segi 4 tepat ialah 2 darab 3 panjang darab lebar. Okey 6. Tapi perimeter je salah. Okey. Kita ikut contoh. Ni cikgu punya contoh. Memang salah dekat 20. Okey. Kita run sekali lagi. Katalah tadi dia pakai 2 dan 3 kan. 2 dan 3. Panjang 2, lebar 3. So dia dapat 6 dan 8. 8 untuk perimeter. So yang ni salah sebab sepatutnya berapa? Ada yang boleh kira? Okay, cikgu tunjuk kiraan sikit. Okay, so luas sama dengan panjang darab lebar. Jadi sama dengan 2 darab 3 jadi 6. Okay, yang so 6 ni betul. Untuk perimeternya salah. Jadi kalau outputnya salah, ini ialah ralat logik. Sebab dia punya output salah. Jadi bahagian pengiraannya salah. So dekat sini dia pakai tadi panjang tambah dia panjang tambah lebar darab 2 kan. Okey. Panjang tambah lebar darab 2. So dekat sini salah sebab apa? Panjang tadi dia pakai 2, so tambah lebar 3 darab 2. So dapat 2 tambah 6 sama dengan 8. So 8 sebenarnya salah. Okey. Jadi kita perlu betulkan pada bahagian rumus. Okey. Okey, so yang ni yang ditulis awal. So 2 tambah 3. Yang ni panjang tambah 3, panjang tambah lebar darab 2. So dekat sini salah. So kita betulkan dengan memasukkan kurungan. Kurungan barulah betul. So panjang tambah lebar kita kurungkan, darabkan dengan 2. Okey, so 2 tambah 3 darab 2 sama dengan 10. Itu ialah output yang betul, yang kita nak. Jadi dekat sini yang ni yang cikgu masukkan. Kita tukar dekat panjang dengan lebar tadi. Okey. So kita try lagi. Kita tukar dekat. Ini cara kita nak membetulkan ralat. So dekat panjang ada kurungan, lebar, kurungan. Okey. So run lagi sekali. Masukkan panjang 2, lebar dia 3. So jawapan dia 6, luas dia 6, perimeter dia 10. Okey, so dah betul dah kita punya kiraan. Okey, kita test lagi sekali. Kata dah 4, lebar 5. So panjang luas ialah 4 darab 5, 20. Perimeter 4 tambah 5, 9. 9 darab 2, 18. Okey, betul jawapan dia 18. Okey, so kamu punya atur cara ni dah diperbaiki dan boleh dilaksanakan. Okey. Jadi kita dapat output yang betul lah. Baik, okey. Itu tadi ialah teknik apa? Peniskalaan dan juga teknik
untuk mencari ralat dan memperbaiki ralat. Okey, seterusnya ialah teknik pengitlakan. Teknik pengitlakan ni maksudnya kita nak buat satu model. Okey, satu model untuk atur cara tadi. So, pembinaan model bagi proses pengujian dan penyahpijatan atur cara. Okey, kita akan tengok rajah 1.14 dengan 1.5 untuk senarai semak yang boleh anda bina selepas kamu buat pengujian dan penyahpijatan atur cara. Okey. So yang ni dia bahagian A. Yang pertama sekali kita buat pengujian dan penyahpijatan secara manual. Okey. Yang pertama, semak kesesuaian nama pemberi ubah. So kod yang kamu dah buat tadi, selepas kamu buat ujian dan penyahpijatan, kamu semak secara manual. Yang pertama, kamu semak kesesuaian nama pemberi ubah. Kadang-kadang tu bila kita pakai tak sama ataupun tak sesuai. Macam panjang kamu pakai tinggi. Tak sesuai lah. Okey, dia akan mengelirukan orang. Yang kedua, sinteks kod arahan adalah betul. Macam contoh tadi, tanda kurungan mesti betul, mesti cukup. Tak boleh ada separuh, sebelah kiri 2, sebelah kanan ada 1 kurungan. Dia mesti tally, mesti 2-2. Kalau ada 3 kurungan kiri, kanan pun mesti ada 3 kurungan. Kemudian sinteks kod arahan yang lain, macam contoh tadi, tanda koma, tanda notah bertindih, tanda petik dan sebagainya lah. Itu sinteks kod arahan. Yang ketiga, kamu kena lihat logik dan susunan kod arahan adalah betul. Okey, supaya nanti tak ada dah kiraan dia terbalik. Dan susunan kod tadi betul supaya dia memudahkan pengiraan. Di formula matematik adalah betul. Okey, macam yang last tadi cikgu tunjuk, dia salah pada rumus perimeter. Mula-mula dia buat panjang tambah lebar darab 2. Okey, sepatutnya panjang tambah lebar kita letakkan dalam kurungan, kita kira dulu, kemudian baru darab dengan 2. Okey, itu contoh formula matematik. Okey, yang kelima, gunakan sampel data untuk menguji atur cara. Okey, macam cikgu buat tadi ada 3 sampel. Satu tadi panjangnya 2, lebarnya 3. Kemudian yang sampel lain panjang 4, lebarnya 5. Dan yang mula-mula tadi panjang 6, lebarnya 7. Kamu boleh cuba dengan berbagai sampel dengan nombor nilai yang lain lah. Supaya kita dapat betul-betul formula yang dah betul lah. Okey. Okey, seterusnya selepas kita dah semak 5 susunan tadi, kita terus kepada bahagian B, pengujian dan penyahpijatan semasa pelaksanaan atur cara. Okey, semasa. Tadi tu kita sebelum laksanakan, kita nak cek dulu kod-kod tadi. Semua kod arahan tadi kan. Okey, kemudian bahagian semasa pelaksanaan. So, yang langkah pertama kamu laksanakan atur cara. Baca dan fahami mesej ralat. Macam contoh tadi, dia ada ralat yang dia ada paparkan dekat mana baris yang ada ralat. Contoh line 13 tadi. Okey, kemudian contoh yang syntax error sama juga. So kamu kena pandai baca jenis ralat tadi. Okey. Yang ketiga, kenal pasti lokasi ralat dan baiki ralat. Okey, tadi cikgu dah terangkan. Diulang langkah A sehingga C sehingga tiada mesej ralat. Okey, maksudnya bila dah kita kenal pasti dan baiki, kita run lagi. Okey. Kemudian kita run lagi dengan sampel lain. So kalau kita dah berpuas hati dengan output yang terhasil, so kamu punya atur cara tu sudah boleh digunakan. Okey, semak output menggunakan beberapa set sampel data. Okey, tadi cikgu dah terang. Okey, itu teknik pengitlakan model. Okey, kita modelkan pengujian dan penyahpijatan.
Okey. So habis bahagian fasa yang keempat iaitu pengujian dan penyahpijatan. So dia ada 4 teknik jugalah dalam fasa pengujian dan penyahpijatan. Okey, seterusnya kita pergi ke bahagian dokumentasi. Fasa yang terakhir dalam pembangunan atur cara. Dalam fasa ini pengatur cara akan menyediakan dokumentasi dalaman dan dokumentasi luaran. So ada dua jenis dokumentasi. Okey, dalaman dan luaran. Okey, dari segi definisi untuk dokumentasi dalaman, dokumen yang akan dijadikan rujukan oleh pengatur cara baharu dalam sebuah organisasi. Okey, dia sebagai rujukan bagi pengatur cara yang baru. Tujuan dia untuk membantu pengatur cara baru memahami atur cara yang telah dibangunkan. Kemudian memudahkan penyelenggaraan sesuatu aplikasi atau atur cara. So dokumentasi dalaman ni khas untuk pengatur cara barulah. Contoh macam kamu jadi pengatur cara kan, kamu baru kerja. So kamu tak tahu sistem yang dekat dalam organisasi tu ataupun syarikat tersebut. Jadi bila kamu dah baru masuk, kamu akan diberi satu panduan lah. So itu dinamakan dokumentasi dalaman. Macam kira orientasi lah. Ada dokumen-dokumen kamu yang perlu ikut kan. Okay. Macam kamu masuk tingkatan 1 dan tingkatan 1 lah. So ada minggu orientasi kan. Semua ada senarai semak. Jadi itu sebagai rujukan lah. Itu dah dikira sebagai dokumen dalaman. Okay, dokumentasi luaran bermaksud dokumen yang akan digunakan oleh pengguna akhir sesuatu acara. Satu atur cara. Terbagi kepada dokumen pustaka dan panduan pengguna. Pengguna akhir ni biasanya pelanggan lah. Dia dah atur cara, kod atur cara dan juga sistem dah dibuat. So dia ada buku panduan lah kiranya. So untuk digunakan oleh pengguna. Kita akan namakan dia sebagai pengguna akhir lah. Okey, terbahagi kepada dokumen pustaka dan panduan pengguna. So ada dua Kamu mesti ingat dokumentasi luaran ada dua bahagian ataupun dua jenis iaitu pustaka dan panduan pengguna. Okey, tujuan dokumen pustaka ialah memberikan maklumat tentang perisian, perkakasan, algoritma atur cara dan kod arahan atur cara kepada pengguna akhir, iaitu dokumen pustaka. Manakala panduan pengguna memberikan maklumat kepada pengguna akhir tentang pemasangan dan cara pelaksanaan atur cara yang telah dibangunkan. Okey, kita ambil contoh mudah lah sebagai contoh kamu beli barang. Contoh kamu beli periuk nasi. Okey, bila kamu buka kotak ada dokumen dalam dia kan. Buku panduan. So kita sebagai pengguna kita dinamakan pengguna akhir lah. Okey, so kita akan bacalah buku panduan tu bagaimana kita nak menggunakan periuk nasi tadi. Sama juga macam pengaturcaraan sistem ni. Jadi panduan pengguna mesti ada supaya kita boleh jadi dapat maklumat. Okey, dokumen pustaka ni pula dia maklumat tentang perisian, perkakasan, tu dia punya step dia lah. Okey. So yang ni kamu kena ingat lah, definisi dan tujuan semua bahagian dokumentasi. Okey, so kita gunakan teknik pemikiran komputasional untuk menyelesaikan masalah dalam bahagian fasa dokumentasi. So yang pertama ialah teknik leraian. Okey, mana-mana bahagian pun dia ada teknik leraian yang pertama sekali Okey, so teknik leraian kita meleraikan dokumentasi yang perlu disediakan kepada jenis dan bahagian-bahagian yang kecil. Okey, ingat leraian dia besar kepada bahagian yang kecil. So untuk dokumentasi yang pertama permasalahannya ialah menjadikan dokumentasi. Okey, kita pecahkan dokumentasi ni kepada dua. So kita dah belajar tadi ada dokumentasi dalaman dan dokumentasi luaran.
So untuk dokumentasi luaran ada dua pula. Satu dokumen pustaka dan satu panduan pengguna. So ini teknik leraian untuk kita pecahkan kepada bahagian-bahagian yang kecil dalam fasa dokumentasi. Okey, teknik yang kedua ialah teknik pengecaman corak. Mesti first leraian, yang kedua mesti pengecaman corak. So teknik pengecaman corak digunakan apabila dokumentasi dalaman dan dokumentasi luaran memberikan maklumat penting tentang atur cara kepada pengguna. So maklumat penting. So maklumat penting tentang pembangunan dan penggunaan atur cara merupakan corak yang telah dicamkan. Maksudnya dia ada satu corak lah kan dalam bahagian pembangunan dan penggunaan atur cara. Okey, setelah corak dicamkan, aspek-aspek penting bagi corak perlu dianalisis. Maklumat penting yang perlu berada dalam dokumentasi dalaman dan dokumentasi luaran adalah berlainan. Ini bergantung kepada pengguna yang akan menggunakannya. Okey. Ini secara dia punya teknik pengecaman corak dalam bahagian dokumentasi. Okey, seterusnya teknik peniskalaan, iaitu kita nak buat apa? Okey, teknik peniskalaan, penulisan komen perlu diberikan perhatian kepada kerana penulisan komen akan membantu pengatur cara mengingat semula atau membantu pengatur cara lain memahami maksud segmen kod yang ditulis. Peniskalaan ni kita aspek penting dan kita tolak aspek yang tak penting. So dekat sini aspek pentingnya ialah komen untuk membantu pengatur cara memahami dan mengingat maksud segmen kod yang ditulis. Okey, supaya dia mudah kerja menyenggara atur cara apabila sebarang perubahan perlu dilakukan kelak. Okey, kita tengok contoh ni. Okey, dekat sini okey. Baik. So dekat bahagian atur cara ni, kod ni, okey. Ada hashtag situ. Okey, dekat hashtag ni ini ialah komen. So yang bila kita nak letak komen, kita type ni mesti ada perkataan ataupun simbol hashtag ni. Okey. Kemudian kita type lah apa yang maklumat penting yang kita nak. So contoh yang pertama ni, atur cara bagi mengira luas dan perimeter sebuah padang bola. So yang ni permasalahan kita, tajuk kita. So atas sekali kita tulis. Kemudian yang kedua ni pengisytiharan pemboleh ubah dan pemalar. Okey. So yang ni bahagian kedua. So kamu boleh satu perenggan, kemudian letak komen kat sini pengisytiharan pemboleh ubah supaya kita tahu untuk bahagian yang bawah ni ini ialah proses pengisytiharan pemboleh ubah. Pemboleh ubah kat sini ialah panjang dan lebar. Pemalar ni kalau ada nombor lah. Okay, so yang bahagian pertama ialah input. So dekat input ni panjang dan lebar. So yang ni dia punya formula. So yang hashtag ni itu ialah untuk komen. Jadi dia tak termasuklah dalam pengiraan nanti. Okay, cikgu harap boleh faham lah semua ni Kamu dah belajar Titan 2. Okay. Mungkin cikgu kamu dah ada bagi tahu lah berkenaan dengan hashtag ni. Okey, yang kedua ni proses. So yang ni bahagian pertama, input. Yang sini bahagian proses. So kita tulis sini proses. Maksudnya kita tahulah bahagian bawah ni ialah untuk buat pengiraan. Ini bahagian formula. Dan bahagian yang ketiga ialah output. Kamu kena ingat dia mesti ada input, proses, output. So kita letak sini output dengan tanda hash supaya kita tahu ini ialah komen ataupun maklumat yang kita nak tahu bahagian ini ialah
output. Okay, print, ni semua output lah. Okay, ini teknik peniscalaan. Okay, bila pengatur cara baru ataupun orang yang lain dia tengok, okay, ni dia tahulah. Okay, ini tajuk, yang ini dia punya bahagian pertama, ini bahagian kedua dan bahagian yang ketiga. Okay. Okay, seterusnya teknik yang terakhir pengitlakan. Pengitlakan iaitu membuat model. So selepas mengenal pasti aspek penting yang dilakukan semasa teknik peniskalaan tadi, anda perlu menghasilkan satu dokumentasi yang sebenar. Okay. So yang ni proses-proses ni kamu kena ingat lah dan nanti ada projek lah untuk kamu. Okay, Rajah 1.18 menunjukkan contoh dokumen pustaka yang diperlukan oleh seorang pengatur cara. Rajah 1.19 menunjukkan contoh panduan pengguna. Ada dalam buku teks, kamu boleh tengok. Okay, kedua dokumen dihasilkan dapat dijadikan panduan pada masa depan. So dokumen ni penting. Kalau tak ada panduan, so tak boleh kita nak melaksanakan atur cara. Jika pengatur cara menghadapi masalah menjadikan dokumentasi. Contoh nanti kita tak tahulah apa kehendak dia. Dia punya input ke apa, proses dia, formula dia apa. Mungkin kita nak ubah sikit, nak masukkan formula baru. So kita mesti tahulah dekat bahagian-bahagian mana. Okay. So yang ni Rajah 1.18. Okay, ini contoh dokumen yang kita kena buat. Okay, dokumen pustaka, library documentation. Okay, ini dia punya keperluan sistem. So yang ni dia punya maklumat lah. Ini kamu kena buat. So kalau kamu ingat, first kita buat dalam fasa pertama tu ialah analisis masalah. Kemudian yang kedua reka bentuk acara. Yang ni reka bentuk acara, prosedur kod dan catat alih. So kamu kena dokumentasikan dia. Okay, catat alih dan buat. Okay, first kamu buat prosedur kod. Yang kedua kamu buat catat alih. Dan yang ketiga barulah kod arahan. Ini fasa ketiga, pengekodan. Okay, ini contoh dokumen pustaka. So yang ni nanti orang boleh tengok dia punya panduan lah. Okay. Okay, yang kedua ialah Rajah 119 menunjukkan panduan pengguna untuk memuat turun dan membuka aplikasi Python. Okay. Kalau dulu kamu tak tahu pun macam mana nak download Python kan. Jadi kita buat satu dokumentasi supaya pengguna boleh tahu cara-cara untuk membuat turun dan membuka aplikasi Python. So yang ni contoh je lah. Okay, kamu boleh baca dalam buku teks. Okay, muat turun perisian, kemudian step dia. Ya. Ya pula onggai. Sekejap, siapa tadi Siapa punya? Cikgu nak off kejap Boleh minat dah, apa lebih bising ni. Okey, baik. Cikgu dah mute. Baik, okey, kita sambung. So yang ini panduan pengguna untuk memuat turun dan membuka aplikasi. So kita tulis langkah demi langkah cara nak download. So yang ni step 1, step 2, kemudian disediakan dengan gambar, step 3 dan seterusnya sampai yang terakhir. Ini contoh dokumentasi. Jadi kamu kena buat macam ni lah supaya orang boleh tengok dan refer kepada panduan ni. Kalau tak, kalau kita macam cikgu cakap saja kan, kamu pun tak nampak kan, susah nak kamu gambarkan. Okay, kalau ada dokumentasi, dia boleh rujuk. Okay, so yang ni ialah dokumentasi. Ini saja yang untuk bahagian dokumentasi. Okay, so untuk latihan kamu,
So aktiviti 1.1 buku teks muka surat 18. Okey, cikgu ubah sikit dia punya arahan. So ini tugasan kamu untuk minggu ni Cikgu bagi due date sampai hari Ahad. Okey, yang ni dia punya permasalahan dia. Okey, pada setiap bulan anda menerima bil elektrik. Bina satu cara bagi mengira bayaran bil elektrik berpandukan maklumat di bawah. Gunakan teknik pemikiran komputasional. Okey, so maksudnya daripada fasa 1 sampai fasa 5 Jadi kamu kena buat dia punya yang pertama ni lah. Tuliskan penyelesaian kepada masalah dalam kertas masing-masing. Maksud sini ni contoh cikgu nak kamu buat lah. Okey, ni format jawapan dia. So fasa yang pertama analisis masalah. Okey, teknik yang digunakan ialah leraian. Contoh, memecahkan masalah pengiraan bil dengan mengambil kira unit dan kadar yang dikenakan. Okey, ini yang pertama cikgu dah buat Dah buat contoh untuk kamu. So kamu hanya perlu sambung fasa kedua, reka bentuk atau cara. Okey, ada 3 teknik yang digunakan. Okey, so kamu kena lengkapkanlah. Okey. Fasa kedua, fasa ketiga apa teknik yang dipakai? Tuliskan dekat sini contoh dia. Kemudian teknik fasa keempat dan kelima sama juga apa teknik yang digunakan. So kamu kena tulis contoh. Teknik ni kamu mesti ikut urutan jangan ikut itlak dulu. Kemudian peniskalaan, salah. Dia macam ni. Leraian pertama, kedua corak, yang ketiga peniskalaan, yang keempat peritlakan. Itu susunan dia. Kalau macam reka bentuk atau cara ni tak adalah leraian sebab kita dah buat dekat first tadi. Mungkin fasa lain ada mungkin fasa lain ada. So kamu kena tulislah. Okey. Hantar gambar jawapan kepada melalui Padlet. Padlet ni. Dan due date pada hari Ahad 7 hari bulan Februari. Okey. Boleh faham ni latihan ni? Kamu mesti buat sebab ini cikgu ambil untuk markah PBD. Okey, ini aktiviti 1 ni kira tugasan yang pertama lah. Okey, tugasan pertama. Okey. Okey, sekian untuk kali ini sambungan fasa 5 dalam kelas offline Jumaat ini. Okey. Ada sikit lagi. So Jumaat ni cikgu akan bagi tugasan je lah. Alright. Baik. So ada soalan yang tak faham ke? Okey, kalau faham angkat tangan. Jadi 30 orang. Okey. Jadi jangan lupa kamu punya latihan hari Ahad last untuk kamu hantar. Cikgu akan catat dan tandakan dalam PBD kamu. Faham? Okey, kita jumpa minggu depan dalam kelas online. Hari Jumaat kelas offline. Alright? Okey, sekian untuk kali ini. Kita jumpa pada kelas yang akan datang.